Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini merupakan pengajian kita buat siri yang keempat, minggu yang keempat. Setiap Selasa malam Rabu, kita sama-sama akan menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan golongan munafik yang disebutkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, terutama di dalam surah-surah Madaniyah. Malam ini kita akan sambung beberapa lagi ciri manusia yang memiliki sifat munafik, yang sebenar-benar munafik, ataupun munafik yang ada memiliki munafik yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada para rasul. Moga-moga tajuk yang kita bentangkan ini dapat kita jadikan sebagai satu panduan, sebagai teladan, sebagai sempadan bagi kita. Maka kalau cerita orang munafik ni, memang kita kena jadikan sempadan buat kita semua. Okay. Semoga Allah membersihkan jiwa kita, kehidupan kita, cara fikir kita, cara bertindak kita, ya, berbeza dengan orang-orang munafik. Kita akan rujuk pada nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita lihat malam ini siri yang keempat. Untuk sambungannya adalah ciri yang ke-8. Okay. Untuk ciri yang ke-8 ini, tuan-tuan kena merujuk pada nota yang telah pun diedarkan pada minggu lepas, iaitu pada siri yang ketiga. Kita ada memuatkan sekali untuk ciri yang ke-8. Tetapi kita belum sempat lagi untuk membicarakan secara ringkas tentang ciri yang ke-8. Okay. Ciri yang ke-8 yang dimiliki oleh orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka ini suka mengadu domba, mereka suka menghasut, mereka suka melaga-lagakan, mereka suka membuat provokasi sesama orang-orang Islam. Okay. Ayat ini, fakta ini kita rujuk di dalam surah Taubah, ya, surah yang ke-9, ayat yang ke-47 dan ayat nombor 48. Kedua-dua ayat ini kita boleh temukan, kalau kita buka Al-Quran, dia berada pada muka surat 194 dan juga muka surat 195. Jadi nanti tolong semak dalam Quran, takut saya tersalah memberikan maklumat tentang nombor surah ataupun nama ayat dan nombor ayat, nama surah dan sebagainya. Baik, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jika mereka, mereka ini merujuk kepada orang munafik. Jika orang munafik ini keluar bersama kamu adalah merujuk kepada keluar mengikuti Nabi dalam siri peperangan. So kalau orang munafik dia ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah
mereka ini menambahkan kepada kamu kecuali kecuali kerosakan, iaitu khabala. Okay, sekejap ya, saya rujuk dalam tafsir al-Imamu At-Tabari. Okey. Okey, khabala dalam ayat ini illa khabala. Khabala adalah merujuk kepada fasada dan juga wadurra. Maksudnya khabala merujuk kepada kerosakan, kefasadan, merujuk kepada bahaya. Maknanya orang munafik ni tak ada faedah pun, tak boleh tak bagi manfaat pun kepada orang-orang Islam kalau nak pergi berperang. Bukan 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 langsung tak dapat faedah kan, tetapi ia boleh boleh merosakkan tentera-tentera orang Islam. Sebab orang munafik ni jahat sebenarnya. Hati mereka sebenarnya sangat setia kepada orang kafir, tapi mulut mereka sangat setia dengan orang Islam. Nanti kita akan jumpa ayat. Jadi mereka ni kalau pergi perang akan bawa kerosakan je, akan mengganggu tentera orang Islam, akan memberikan bahaya kepada orang Islam. Apa di antara bahayanya? Allah mengatakan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata, dan tentulah mereka ini akan segera melakukan hasutan antara kamu. Tujuannya adalah untuk menimbulkan fitnah di kalangan kamu. Menimbulkan fitnah tu maksudnya apa? Dia buat-buat cerita, dia nak laga-lagakan antara tentera Islam ni dengan tentera orang Islam yang ini. Lepas tu mereka nak menakut-nakutkan orang Islam, kenapa kena pergi berperang. Mereka akan seolah-olah mengatakan bahawa pergi perang ni cari naas je sebenarnya, cari penyakit je kan. Contoh mereka kata kenapa nak dengar cakap Nabi Muhammad ke kan, kamu tak untuk apa-apa ke. Itu di antara bentuk-bentuk hasutan dan fitnah di kalangan mereka. Dan apabila orang munafik ni dia buat macam dia timbulkan kekacauan, mengadu domba, membuat fitnah, kacau bilau dalam tentera orang Islam ini, yang masalahnya adalah wafikum sama'una lahum. Sedangkan pula ada antara kamu ini, antara kamu tu merujuk orang yang bukan munafik. Walaupun ada yang bukan munafik, tetapi sedangkan ada antara kamu orang yang suka mendengar hasutan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Ingatlah Allah Maha mengetahui orang yang zalim. Okey. Maksudnya ayat ini dekat ayat yang wafikum, potongan ayat wafikum sama'una lahum. Saya tengok sekejap pada ayat 40. Ayat 47 ini Allah Ta'ala berfirman, sebab tulisan ni dia tak jelas, kalau ikutkan panjang kan, samma'una lahum. Sebab dalam nota ni macam seperti tak nampak, takut nanti kita baca pendek dekat ma tu, samma'un, tapi patutnya samma'una lahum. Dekat ungkapan ayat ni, bermula ayat ini, tuan-tuan tolong buat catatan tambahan dekat potongan ayat ini. Sekejap. Dekat sini, bermula dari potongan ayat wafikum samma'una lahum ni, ataupun terjemahan dia dekat sinilah. Ada antara kamu yang mendengar hasutan mereka ni. Kalau kita baca dekat terjemahan ayat, ayat ini menunjukkan bahawasanya apabila orang munafik itu dia buat-buat cerita, dia buat-buat fitnah, dia mengadu domba, melaga-lagakan, ada
di kalangan tentera orang Islam ini yang termakan hasutan. Maksudnya apa? Yang macam percaya apa yang orang munafik itu katakan. Itu makna yang pertama. Sebenarnya ayat ini juga dia ada dua tafsiran. Ada dua cara faham ayat ini. Okey. Dia ada dua. Okey, tafsiran satu. Okey, lepas tu ada tafsiran dua. Okey. Dua-dua tafsiran ini ada dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabari. Kalau siapa yang buka dalam tafsir At-Tabari, kita akan menemukan Al-Imam At-Tabari kata, potongan ayat wa fikum sama'una lahum ini ada dua, telah berlaku perbezaan penafsiran tentang potongan ayat itu. Imam At-Tabari dia menyebut dua pentafsiran. Okey, pentafsiran yang pertama macam yang ada dekat terjemahan ni. Tafsiran yang pertama ni maknanya ada orang yang bukan munafik, tentera orang Islam yang bukan munafik, dia terpengaruh. Dia percaya apa yang orang munafik tu sampaikan. Okey, ada juga yang terkesan. Okey, sudut yang kedua, pentafsiran yang kedua membawa maksud adalah ada dia macam dia macam spy lah, dia jadi spy kepada orang munafik. Maksud dia maksud kejap ya. Okey, maksud dia adalah yang kedua, maksudnya macam ni. Kalau berlaku macam maksudnya apa yang diperkatakan oleh orang yang beriman bukan munafik tu, ada orang yang dalam tu dia akan pergi sampaikan kepada orang-orang munafik. Faham tak? Okey, maksud dia ada yang bawa maksudnya kalau orang Islam sedang bincang-bincang ni, mungkin strategi ke, mungkin satu perkara yang penting ke, maka ada pihak yang akan menyampaikan pula kepada orang munafik. Itu pentafsiran yang kedua. Kalau ikut Al-Imam At-Tabari, dia lebih memilih pendapat yang kedua itulah. Maksudnya maksudnya ada satu pihak yang akan menyampaikan kepada pihak yang lain. Itulah pentafsiran yang kedua. Wallahu ta'ala alam, berlaku perbezaan pendapat dari sudut memahami ayat wa fikum samma'una lahum. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya 48. Allah menambahkan lagi, memperincikan lagi tentang tipu daya yang dilakukan oleh munafik ini, seperti mana ayat 48, laqad bataghaul fitnata min qabl. Sesungguhnya mereka orang munafik ni sebenarnya telah lama dah sebelum itu telah melakukan fitnah. Fitnah ni macam saya sebut tadi lah, hasutan, buat cerita buruk, kan. Kadang-kadang benda yang tak benar, kan. Macam kita zaman sekarang ni mungkin terdengar daripada media sosial ke, kita dengar orang buat macam, ya dia macam berita-berita palsu lah. So sebenarnya orang munafik ni sebelum Islam kuat lagi, sebelum Islam menang dalam perang Badar ke, kan, mereka ni sebenarnya dari dulu lagi telah melakukan tipu daya tu, telah melakukan fitnah hasutan tadi. Wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun.
Lepas tu mereka ni pula macam-macam mereka nak merancang, nak membuat tipu daya. Maksudnya mereka ni dari dulu lagi dah ada perancangan dah. Macam mana nak jatuhkan Islam ni, macam mana nak jatuhkan Nabi Muhammad, nak cemarkan nama dia. Lepas tu bagaimana nak bagi Islam ni dia tak bersatu. Bagaimana nak pastikan Islam ini kalah berhadapan dengan musuh. Okay. Sehingga datang kebenaran dan nyata agama Allah. Maksud dia, sebelum Islam itu berkembang lagi, sebelum Islam itu semakin kuat, dulu lagi dah mereka dah ada hasrat itu. Sampailah Allah dah menangkan Nabi tu. Kan sampai dalam perang Badar dah menang pun, mereka masih lagi ada perancangan jahat. Mereka tak suka Islam ini semakin lama semakin kuat. Ini adalah ayat yang ke-48. Secara ringkasnya itulah yang sempat untuk saya memberikan ulasan. Cuba kita ambil ciri ini dan kita letakkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku kepada hari ini kan? Kalau suka, yang jenis suka di Islam, tapi jenis suka yang melaga-lagakan, kan? Buat cerita ini supaya orang tidak ada kesatuan sesama orang Islam, kan? Supaya tidak ada muafakat, tidak ada berganding bahu. Watak orang munafik ni pada zaman Nabi ini ada di orang-orang Islam yang ada pada hari ini. Kerana Al-Quran ini, dia punya petunjuk dia, panduannya kekal sampai bila-bila. Okay. Jadi, kita sambung lagi dekat ciri yang ke-9. Untuk ciri ke-9 ni, ini kena rujuk nota yang baru diletakkan di Google Drive malam ini sebab saya baru beri selepas isyak tadi. Okey. Kita teruskan kepada siri ke-9. Saya harap tuan-tuan perempuan telah pun menerima nota ringkas sahaja ya untuk panduan untuk dipaparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ciri ke-9 orang munafik ni, mereka ni ada sifat sangat tidak suka untuk keluar berjihad. Dalam bahasa kita, mereka ni tak suka nak berkorban harta, nyawa untuk Islam. Tak suka nak berjihad. Kalau zaman dulu, mereka tak suka nak pergi perang. Kan, buat apa nak susah-susah? Buat apa nak bahayakan nyawa? Mereka tak sanggup nak berkorban untuk Islam. Kalau zaman kita hari ini, apa dia isunya? Nanti kita akan sebut contoh je lah. Okay. Kita rujuk surah Taubah, masih lagi surah Taubah, tapi ayat yang selanjutnya, selepas yang ciri yang ke-8 tadi tu, ayat nombor 45. Ayat nombor 45. Oh, sebelum lagi, ayat nombor 45, muka surat 194 di dalam Al-Quranul Karim. Cuba tuan-tuan semak. Betul tak? Ayat yang saya paparkan ini, 45 ini, dia berada pada muka surat 194. Kenapa saya selalu sebut muka surat? Supaya nanti kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan boleh tanda. Jadi kalau tuan-tuan banyak tanda, maksudnya tuan-tuan pernah belajar ayat itu. Sebab kita baca Quran ini, kita akan gunakan ia sampai kita mati. Jadi janganlah tukar-tukar Al-Quran tu. Kan, selagi Quran tu elok, pakai Quran yang sama. Dan sekurang-kurangnya Quran kita ni ada catatan. Kalau boleh tulis tarikh berapa hari bulan kita belajar tentang tajuk munafik ni, diletakkan pada muka surat 194, boleh juga. Ataupun tuan-tuan buat tagging ke kan. Pasal munafik ni guna warna apa?
Warna merah ke, ataupun kita buat highlight ke. Boleh kita conteng Quran, tak jadi masalah, untuk tujuan kita nanti waktu kita nak baca Quran, kita teringat balik kan ada tarikh dia. Jadi kita boleh rujuk balik nota yang pernah kita dapat. Mungkin kita boleh kembali mendengar uh, apa penerangan yang pernah kita ikuti. Okay. Jadi ayat ini Allah mengatakan, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu. Minta izin apa? Minta izin untuk tidak pergi berperang. Allah bagi tahu kepada Nabi, okay, kalau nak tahu orang ini munafik ke dia tak munafik, antaranya tengok pada waktu nak perang. Kalau ada orang minta, dia buat excuse, dia buat alasan untuk dia tak nak pergi berperang, sedangkan dia sihat, kan, cukup segala serba-serbi. Tapi kalau dia minta izin tak nak ikut pergi berperang, Allah Ta'ala kata orang itu sebenarnya la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tak beriman pada hari akhirat. Maksudnya siapa tu? Orang munafik lah. Ya. Sebab itu waktu siri yang pertama kita ada terangkan di antara ciri orang munafik ini, sebenarnya dari sudut iman, mereka memang tak percaya pada Allah dan kita tak percaya kepada hari akhirat. Mereka tak fikir akhirat tu tentang pembalasan amal. Mereka tak fikir, mereka tak ambil peduli tentang bab-bab itu. Sedangkan kita orang beriman sangat beria-ia nak pergi berjihad, betul tak? Dapat mati syahidnya, kan? Laluan ke syurga itu adalah dengan apa? Adalah dengan pedang, iaitu pergi berperang. Tapi orang munafik ni, dia dia tak fikir tentang akhirat itu. Dia tak yakin janji-janji Allah itu. Janji nak menang ke, lepas tu janji nak bagi ganjaran pahala ke. So dia akan cari alasan untuk dia tak nak pergi berperang. Lepas tu Allah mengatakan hati mereka ni wartabat qulubuhum. Hati mereka ni sentiasa ragu-ragu. Ragu-ragu. Dia tak percaya tentang agama Islam tu. Dia tak percaya tentang tentang kenabian Nabi Muhammad tu. Kan? Lepas tu Allah kata fahum fi ghaibihim yataraddadun. Oleh sebab itu mereka sentiasa bingung. Mereka berada dalam keraguan. Mereka berada dalam penyakit ragu-ragu lah yang telah kita sebut pada siri yang sebelum ini tentang penyakit yang ada pada hati-hati orang munafik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Orang yang tidak suka berjihad ni, berkorban untuk Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat tahu ini sifat orang munafik. Okey. Zaman kita sekarang ni, apa di antara isu yang sepatutnya kita kena korbankan demi untuk Islam? Kalau dulu mereka tak suka nak berjihad, kan? Zaman sekarang boleh kita ambil contoh macam isu Palestin. Isu Palestin. Ada orang dia tak nak ambil penglibatan diri untuk macam korbankan sikit hawa nafsu dia dalam bab menggunakan barang-barang yang dikaitkan dengan orang Yahudi, sumber dana ekonomi orang Yahudi. Dia tak nak boykot. Sedangkan terang-terang ia adalah membantu tentera yang membunuh orang Islam. Kenapa tak nak pergi korban? Kenapa dia tak nak ambil pot lah? Kan? Ada je alasan dia. Kan? Apa alasan dia? Kan orang yang tak nak boykot ni, dia ada alasan. Kan? Orang munafik dulu, dia ada alasan dia. Sepatutnya kita, kalau tak mati makan sekian-sekian makanan tu, betul tak? Kan?
tak mati pun kalau kita tak makan makanan yang patut kita boikot tu. Sebagai contoh saya sebut secara jelas lah. Betul tak? Ada makanan tu memang terang-terang dia memberi dana kepada Yahudi, tapi kita tak sanggup korban. Kan? Tak sanggup. Alasannya apa? Nanti orang tu tak ada kerja lah. Kan? Sedangkan dia tak tahu. Tak pernah lagi kita dengar orang Islam yang bekerja dengan company Yahudi, kerja dia tak ada, dia mati. Tak ada lagi kita pernah dengar. Pernah dengar tak orang kat Malaysia yang dia bekerja dengan syarikat yang dikaitkan dengan Yahudi, yang kita boikot dia, bagi kesan kepada syarikat tu, pekerja-pekerja tu mati. Pernah dengar? Saya tak pernah dengar. Tapi orang Palestin confirm akan mati setiap hari. Bayi-bayi akan mati. Sebab apa? Tak ada sifat nak korban untuk agama. Alasan dia apa itulah. Nanti tutup syarikat tu, nak kerja apa, nak makan apa. Itu alasan yang digunakan seperti orang-orang munafik pada zaman dulu. Saya tidak mengatakan orang yang seperti ini memiliki sifat munafik dari sudut akidah, tetapi perangai sifat yang ada seperti ini ada seperti orang-orang munafik. Kita sepatutnya demi Islam, demi iman kita kepada Allah, kita beriman. Allah bagi rezeki pada kita. Rezeki Allah ni tak pernah putus pun. Tahu tak? Beriman pada orang munafik, tak beriman pada Allah, tak yakin pada Allah. Kita beriman pada akhirat. Aku korban ni, aku korban beli barang ini, korban sekian-sekian ini. Aku yakin Allah akan balas kebaikan. Allah akan berikan ganjaran dia. Tapi kalau tak ada sifat macam ni, tak sanggup berkorban. Okey. Kita lanjutkan ciri yang ke-10, iaitu mereka ni sangat takut dengan musuh. Sangat takut nak pergi berjihad. Ni pun ada juga. Kita boleh kaitkan dengan isu apa yang berlaku kepada orang Islam hari ini. Negara-negara Islam. Ada tak negara-negara Islam yang dia takut dengan Israel? Takut dengan Israel. Sampaikan tak berani nak cakap terus terang, nak sebut nama pemerintah Yahudi itu pun takut. Nak sebut nama Israel pun takut. Ada orang takut. Ada orang dia takut TikTok dia kena ban. Takut sangat dengan TikTok. Sebab kau tak beriman pada Allah. Tak sanggup nak berkorban, nak kempen orang buat. Alasannya apa? Nanti habislah FB aku kena tutup ke, TikTok aku kena ban ke, TikTok aku hilang follower ke, aku hilang. Ramai orang macam tu. Lepas tu tak berani. Sebab apa dia kata TikTok tu semua pendapatan dia. Sebelum dia tak ada TikTok pun hidup je kita. Tetap takut dengan musuh. Kan? Negara-negara Arab pula takut nanti macam mana kami punya ekspor dan import kami. Kan takut ekonomi itu disekat. Inilah sifat orang munafik yang ada Allah sebut dalam Al-Quran macam orang-orang dulu. Seperti mana Allah kata orang munafik ni. Kita tengok dulu ayat dia. Dalam surah At-Taubah ayat 57, muka surat 196. Allah kata apa? Lau yajiduna malja'a aw magharatin aw muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jika mereka mendapat tempat perlindungan ataupun dia jumpa gua-gua ataupun dia jumpa lubang lah dalam tanah, pasti mereka segera pergi ke arah lubang itu dan melompat masuk ke dalamnya. Orang munafik ni, dia punya takut dia kepada musuh ni, kan? Bukan sekadar minta izin tu. Kalau mereka kena pergi perang jugalah, mereka memang takut dengan musuh. Dia akan cari tempat perlindungan. Faham tak? Tempat perlindungan ni contoh mungkin ada tembok ke, mungkin ada bangunan ke, nyok dalam tu. Kalau ada gua, dia nyok dalam gua. Ada lubang, dia masuk dalam lubang. Takut dengan musuh. Kamu ada Allah. Kamu beriman. Kamu ada ayat Quran. Kan? Tadi buat apa takut?
Allah yang maha perkasa, Allah yang maha al-jabbar, al-muntaqim. Inilah sifat orang munafik. So, moga-moga kita tidak takut kepada musuh-musuh yang memang terang-terang. Dia adalah kafir harbi. Yahudi, Zioni, itu kafir harbi. Ulama tak ada yang khilaf lah kata apa Israel Zionis tu adalah kafir yang dilindungi. Tak ada. Memang kafir harbi dah. Wajib untuk diperangi. Tapi negara Arab yang kaya dengan minyak-minyak ni takut. Takut untuk menyokong apa nak menyebut sokongan kepada orang Palestin pun takut. Ni contohlah. Okay. Kemudian kita tengok contoh lain, yang ni kita boleh baca dekat surah Al-Munafiqun ayat 4. Ayat 4 ni saya tak nak ulas panjang kerana Akademi Tadabbur Malaysia ada menganjurkan kelas ya Tadabbur surah Al-Munafiqun secara panjang lebar, akan dibimbing oleh Al-Fadhil Ustaz Uzir. Setiap hari Khamis jam 9 pagi. Okay. Cuma saya sebut intisari saja. Okay. Untuk kuatkan lagi makna takut pada musuh tu. Ada orang ni kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau memerhatikan mereka, engkau akan kagum dengan tubuh badan mereka. Kalau kita sekarang ni, mungkin kita boleh kaitkan macam, oh negara kaya, kita kagum dengan dia. Oh, ekonomi dia maju. Banyak sumber hasil dia, betul tak? Kalau orang zaman dulu ni tengok, oh mungkin badan dia perkasa, kan fizikal dia, kita kagum. Lepas tu Allah kata, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik mendengar tutur kata mereka. Orang munafik ni, dia bukan orang yang cakap tak pandai tau. Oh, dia cakap gunakan bahasa yang boleh mempengaruhi orang. Orang dengar macam, oi hebat dia ni, berani dia kata-kata. Cakap je pandai macam tu kan, contoh kan. Badan mereka itu nampak macam, wih, dia ni hebat dia ni. Cakap pula best dia cakap tu. Bagus tu cakap dia tu kan. Boleh mempengaruhi orang. Tapi Allah Ta'ala kata mereka ni, Allah kata, ka'annahum khushubun musannadah. Mereka ni seumpama seakan-akan kayu yang tersandar. Allah nak kata apa? Mereka ni sebenarnya macam kayu, kata Allah. Kenapa macam kayu? Kayu kan tidak bergerak, bersandar je kat situ. Faham tak? Ini Allah nak kata mereka ni sebenarnya tak guna pun, kata Allah. Faham tak maksudnya? Apa mereka ni seperti kayu. Kan? Kalau kita ambil ayat ini, kita pakaikan kepada orang Islam, ada orang Islam ni, oh dia cakap tu, oh nampak macam hebat tu, tapi rupa-rupanya cakap je pandai. Kalau utara kata apa? Sembang kari, dia kata. Boleh faham tak maksud dia? Oh, cakap dia guna bahasa yang bombastik, cakap macam, ui, dia ni berani je. Tapi kata Allah, macam kayu jadi ni, kata Allah kata. Bahkan Allah kata orang yang macam ni lagi bahaya. Allah kata apa? Allah kata yahsabuna kulla sayhatin musannadah kulla sayhatin alaihim humul adu fahzarhum. Allah kata mereka ini Allah kata humul adu fahzarhum. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Tengok orang munafik. Okey, apa dah? Rahimani wa rahimakumullah. Okey. Ada negara ni kita tengok dia keluar dekat profil negara yang maju, tentera dia ramai, alat senjata dia hebat-hebat. Tulis negara pertahanan yang hebat, begini dan begini. Betul tak? Tetapi sebenar-benarnya tak guna pun. Okey, cakap saja. Okey, berbuih-buih dia cakap. Okey, jadi inilah contoh yang ada pada orang munafik. Okey. Okey, kita pergi kepada ciri yang ke-11. Memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ini kalau kita baca ayat ni, sebenarnya
kita macam baca ayat-ayat macam ni, kita rasa macam iya kan. Macam benarlah kata-kata Allah tu. Kita nampak Quran ni, dia memandu kita bukan sekadar buat ibadat, sembahyang, puasa, tak. Dia juga membawa kita kepada konsep politik, mengajar kita konsep kenegaraan, mengajar kita konsep konsep tentang pemerintah, kan, macam mana berhadapi dengan musuh. Hebatnya Al-Quranul Karim. Jadi memilih orang kafir sebagai pemimpin, ini pun ciri orang munafik. Dahlah takut tentang disekat ekonomi, takut tak ada kerja, takut apa macam-macam tu. Betul tak? Lepas tu penakut pula, takut untuk komen, untuk kritik. Sedangkan ada ruang sedangkan dia dah duduk dalam OIC, negara besar, negara kaya. Lepas tu pula teruknya mereka ni lebih suka pilih orang kafir sebagai pemimpin. Kalau bagi kita, macam mana? Nanti kita akan tengok. Kita baca dulu ayat dia. Allah sebut dalam surah Nisa. Kali ni saya nak bawa surah Nisa pula. Lepas ni surah Nisa je. Tadi ayat Taubah. Sekarang kita bawa pula surah Nisa. Ayat 138 dan 139. Bukan surat 100 ayat ini boleh ditemukan di dalam Al-Quran. Allah kata apa? Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Sampaikanlah berita gembira kepada orang munafik bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Allah kata bagi tahu ke orang munafik, nanti kamu akan dapat azab yang pedih di hari akhirat. Apa yang mereka buat? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Tengok Allah kata, ada orang Islam yang boleh dipilih sebagai pemimpin, tapi dia sanggup ambil orang kafir. Kenapa dia sanggup ambil orang kafir? Nanti tuan-tuan ikut sampai habis, tuan-tuan akan dapat maklumat yang lengkap. Dia ada kepentingan peribadi. Jadi kita akan tengok. Dia ada hiding. Dia ada agenda yang tersembunyi. Okay. Takut dengan orang kafir ni. Sampai takut dengan orang kafir, lantik dia. Tak apalah, bagi dia jadi pemimpin. Bagi juga jawatan dia kepada dia. Dan kan ada orang Islam. Kenapa takut dengan orang kafir? Adakah orang kafir memberikan kau dana? Adakah orang kafir yang akan sokong kau? Adakah orang kafir ini sekian. Contoh, saya sebut umum ni. Kalau negara-negara Islam pula, kenapa nak angkat pula dia sebagai ketua dalam persatuan ini ke, pertubuhan ini ke, contoh. Setakat ada orang beriman. Allah kata apa? Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah engkau nak cari kemuliaan di sisi orang kafir tu? Ada apa kau lantik orang kafir sebagai pemimpin? Kau nak cari apa pada mereka? Allah kata, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya semua kemuliaan itu adalah milik Allah. Kan? Al-Quran yang sebut kepada kita, kita boleh tak percaya orang cakap. Betul. Tetapi yang cakap ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar perkataan. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa lagi kata-kata yang lebih tepat, yang lebih benar kalau bukan Allah? Orang dia selalu baca sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah. Oh, kita ni kalau bab musabaqah, pertandingan baca Quran, kitalah juara. Suka kita, Malaysia juara musabaqah, tiap-tiap tahun musabaqah. Tetapi pengamalan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu amal tak? Tapi juara baca Quran je lah. Juara pada bertarunum sajalah. Tapi pada pengamalan, moga-moga kita doalah kebaikan. Moga-moga Allah buka pintu hati pemerintah untuk dia bukan sekadar baca. Alhamdulillah, kita ada gerakan-gerakan pertubuhan bukan kerajaan yang setengah kempen untuk membumikan Al-Quran macam yang dibuat oleh macam dibuat oleh Paragraph.
dengan tim wawasan ummah tu kan, dia buat Quran Hour, Quran National Quran Hour, sampai ada World Quran Hour, macam tu. Itu di antara gerakan-gerakan yang kita kena sokong, kerana mereka nak bawa kepada misi orang bukan baca saja, tapi faham Al-Quran, amal Al-Quran. Okey. Tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kita pergi yang ke-12, suka yang ini ya, memilih orang kafir sebagai pemimpin. Okey. Untuk ke-11 ni tuan-puan, macam sekarang. Okey ya. Sekejap ya, saya ada satu lagi ke? Okey. Yang ke-12, kita terus ambil yang berikutnya, suka mengambil kesempatan. Orang munafik ni, dia suka ambil kesempatan. Ke mana ambil kesempatan? Jadi kita baca ayat dia. Surah An-Nisa ayat 141, buku surat 101, allazina yatarabbasu. Yatarabbasu merujuk kepada mereka sentiasa menunggu-nunggulah. Okey, orang yang menunggu-nunggu. Bikum, apa yang berlaku kepada diri kamu. Orang munafik ni dia suka ambil kesempatan tau. Macam dia, orang munafik ni dia bila-bila dia boleh tukar. Kejap dia macam ni, kejap dia macam ni, kejap dia sokong sini, kejap dia sokong sana. Dalam politik kita nampak banyak benda ni. Tapi kita tak kata siapa-siapa, ini umum. Okey, kadang-kadang dia macam itulah. Ada orang ni bukan yang tu sajalah, tapi macam negara-negara Islam lah. Dia tengok negara mana yang kuat, negara mana yang boleh beri dia mileage, negara mana yang boleh bagi dia kepentingan, dia sokong. Macam tu. Orang munafik ni, Allah kata, mereka ni apabila fa'in kana lakum fathun minallah, apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, qalu, mereka akan cakap, alam nakum ma'akum, mereka kata, kami geng kau, bukankah kami bersama-sama kamu? Sebenarnya antara contohnya apa? Contohnya orang kalau Islam kalau menangkan, dia dapat harta rampasan perang kan? Dapat harta rampasan perang. Jadi mereka nak dapatlah habuan juga. Kami kan pergi perang dengan kau juga. Kita kan dah menang. Kan? Sebab kami join korang, mana habuan kami? Kami kan bersama dengan korang. Dia ambil kesempatan. Kalau menang, dia akan gunakan kesempatan itu untuk dapat sesuatu. Tapi kalau kalah pula, Islam kalah, dia akan pergi pula pada musuh yang menang pula. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Dan jika orang kafir itu dia mendapat bahagian itu maksudnya kalau orang kafir pula menang, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu daripada orang beriman? Dia pergi pula ke kumpulan yang kafir tadi tu. Jahat tu orang munafik. Jahat tuan-tuan. Lebih jahat daripada orang Yahudi, lebih jahat daripada orang Nasrani. Orang munafik ini. Dia pandai berpura-pura tadi tu. Okey. Jelas tuan-tuan yang ini mudah saja untuk difahami. Jadi kalau kita tengok ayat ni macam Allah Ta'ala ni, alhamdulillah kan, dengan isu Palestinnya, isu apa yang berlaku pada hari ini, kita dapat faham secara ringkas lah. Ayat ini, alhamdulillah, seperti Allah memberitahu kepada kita. Kan? Kita pun tak pernah terfikir nak bentang tajuk ini pada situasi pada hari ini. Kan? Tapi kita ada niat untuk jadikan Quran ini petunjuk, maka Allah akan buka jalan pada kita. Allah tunjukkan kita munafik macam mana, Allah tunjukkan. Okey, sepatutnya kita orang beriman, kita kena stay dengan orang Islam. Kan? Orang ketika Islam menang, kita dapat faedah. Islam kalah, kita sabar, istiqamah. Bukan ketika kalah, pergi pula kumpulan yang ni pula. Menang, begitu. Okay. Jadi tuan-puan, kita pergi yang last kali. Ni yang ke-13. 13 ke? Ada 14 saya buat. Okey. Kita masuk yang ke-13. Ni last kali untuk malam ni. Orang munafik ni, dia tak ada prinsip.
Dia tidak ada pendirian. Macam saya sebut tadi tu, orang munafik ni sebenarnya mulut dia dengan orang Islam, hati dia dekat orang kafir. Sebab tu dia boleh pergi sini, pergi sana. Okay, tengok tidak ada pendirian ni macam mana. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 143. Allah mengatakan dalam ayat ini adalah muzabzabina baina dhalik. Mereka keliru dalam perkara itu, dalam perkara iman, dalam perkara kekafiran. Nak pilih siapa? Orang munafik ni dia tak pilih siapa-siapa. Orang beriman ke dia keliru antara dua tu. Nak ikut orang beriman ke nak ikut orang kafir. Okey, lepas tu Allah kata mereka ini tidak menyebelahi la ilaha ulai. Mereka tidak menyembelih kepada golongan ini wala ilaha ulai dan tidak juga kepada golongan itu. Pada faham tak? Orang munafik ni dia ni sebenarnya bukan beriman pun. Dan dia pun bukan. Maksudnya orang munafik ni dia tak ada stand lah. Dia panggil. Dia macam lalang lah. Dia faham lah, macam tu. Dia ni tidak menyelebihi, maksudnya dia bukan jadi pendukung lah. Dia ada kaitan dengan ambil kesempatan tadi tu juga. Kan? Lepas tu Allah kata, wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Siapa yang Allah biarkan disesat, sesat dalam keiman, sesat tak dapat iman, tak dapat jalan lurus tu, maka Allah kata tak ada siapa boleh betulkan dia, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah kepada dia dah. Dia akan mati dalam keadaan dia kesesatan. Ini orang munafik, tidak ada pendirian. Maksudnya kita kena pilih sepatutnya. Nak pilih yang hak ke nak pilih yang batil? Of course lah kita tak pilih yang batil, tapi kena ada pendirian. Dia tak boleh duduk atas pagar. Faham? Tuan-puan. Contoh kes Palestin dengan Zionis. Ada tak pihak yang dia ambil jalan, aku tak sokong Israel, aku tak sokong Palestin? Ada tak? Sampai ke ada orang dia tak tahu. Sampai ke dia kata, aku tak nak peduli. Aku tak menyembelih siapa-siapa. Kita pun jadi macam fikir, kau tak menyembelih siapa-siapa? Orang Palestin itu orang Islam. Betul tak? Dari sudut sejarah pun dah menunjukkan bahawa orang Palestin orang Islam, tanah mereka. Engkau boleh kata kau tak menyembelih orang Palestin. So kau menyembelih siapa? Dia juga tak menyembelih orang, dia pun tak menyembelih Israel. So tak boleh. Orang Islam dia kena memilih. Pilih mana? Tapi kalau pihak yang kalau dia pilih, aku lebih pilih Israel tadi tu, itu yang pergi kepada yang ciri tadi tu. Betul tak? Lepas tu Allah mengatakan, kita baca ayat, seperti kita baca dalam ayat ni lah. Ada tuan-tuan watak ni ada. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Rom, Rom lawan Parsi dalam surah Ar-Rum, ada pilihan orang Islam apabila Rom dia lawan dengan Parsi, orang Islam pilih siapa? Orang Islam pilih Rom. Orang Islam tak sokong negara Parsi. Sebab apa? Kerana orang Rom ini agama dia lebih dekat dengan agama orang Islam. Kerana Rom ini Kristian, dia adalah ahli kitab. Tengok. Ada pilihan Nabi pun pilih Rom. Kita baca surah Ar-Rum tu. Surah Ar-Rum. Ada Allah menyebutkan orang-orang Islam suka kepada ni saya sebutkan. Sebab tu kalau ada orang dia mengambil jalan tak menyembelih siapa-siapa dekat Israel dengan Palestin ni, tuan-tuan ketuk kepala dia sekali, lepas tu tuan baca kena surah Ar-Rum. Tapi taklah siapa kita kena ketuk kepala dia lah kan. Tapi kita macam kau baca Quran kan khatam dah banyak kali dah. Lepas tu tak ada pilihan. Okey. Kita kata kalau tuan baca kat surah Rum, surah Rum bukti dia. Kena ada pilihan. Tengok macam Allah sebut dalam surah Rum kita boleh buka surah 404. Surah yang ke-30 Ar-Rum ni. Surah yang ke-30 apa yang Allah Taala kata? Orang-orang beriman ni dia suka siapa? Allah Taala mengatakan
Allah mengatakan tentang kemenangan Rum akan datang. Allah kata apa? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ayat 4. Allah kata ketika mana Rum itu dia akan menang, beberapa tahun lagi orang yang beriman itu bergembira. Orang beriman dia bergembira dengan kalau Rom menang, kerana Parsi ini agama dia syirik, agamanya menyembah api, berbeza dengan Rom itu. Jadi moga-moga kenalah ada pendirian, tolong oleh Islam, sokong Islam. Masa kita Islam susah, stand istiqamah dengan Islam. Jangan ada kepentingan peribadi. Patutnya negara-negara Arab, negara-negara Islam ni sepatutnya kena macam tu. Tak perlu takut dengan tak perlu takut dengan Amerika ke, tak perlu takut dengan Yahudi ke, lepas tu bantu orang Islam. Okay. Tapi itulah seperti mana yang Allah sebutkan kepada kita tentang orang munafik. Semoga Allah menjauhkan kita ya daripada memiliki sifat-sifat orang munafik. Baik. Inilah 13 dan kita dah sampai yang ke-13 perbincangan kita tentang ciri-ciri orang munafik. Saya buka 1, 2 atau 3 soalan ataupun ada penambahan maklumat sebelum kita tamatkan pengisian kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah hampir juga 5 minit lagi. Kita akan telah bersiaran selama 1 jam. Cukuplah dengan kadar ini. Minggu depan, siri kelima, kita sambung lagi. Kita akan gali lagi dari ayat-ayat Quran tentang sifat-sifat orang munafik. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat munafik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa persoalan ke? Ada pertanyaan? Ada mana-mana yang perlu saya ulangi kembali? Penerangan ringkas? Ya. Dekat FB tak ada, Ustaz. FB tak ada. Itulah, moga-moga ya Allah jauhkan kita. Orang Islam ni kadang-kadang takut dengan orang kafir. Takut orang kafir cakap, betul tak? Nak pakai mafla pun, Palestin pun takut. Nak gantung bendera Palestin pun takut. Takut sangat dengan orang kafir ni. Nak ucap takbir Allahu Akbar pun takut. Nak pakai serban pun takut orang kafir cakap apa. Inilah yang kadang-kadang kita minta semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada orang Islam agar menjadi orang yang sebenar-benar Islam. Allah jauhkan daripada sifat orang-orang munafik. Walaupun sedikit minta Allah jauhkan. Baik, kalau tiada kita berhenti dengan kadar ni. Semua ampun dan maaf ya kalau ada mana-mana penyampaian saya yang mengguris hati ke, mengecilkan hati siapa-siapa ke, yang saya tidak ada niat apa-apa. Mereka cuba memberikan contoh secara umum. Ya, seperti mana yang setakat yang saya faham, seperti itulah. Baik, ada kala kita kena menyampai perkara yang benar walaupun pahit untuk disampaikan. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.